Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manaf dan Mawi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alip Manap. Saya Mim Alip W.I. Mawi. Ini Manap Mawi Show in Spotify, Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Betul tu. Dan nakkawin.com adalah sebuah portal pemasaran yang bersangkut paut dengan semua services ataupun produk-produk yang bersangkut paut dengan majlis walimah, baik pre-wedding ataupun post-wedding lah. Nak mandam, nak DJ, nak fotografer ataupun nak kompang. Terus lusuri di laman website mereka www.nakkawin.com. Ataupun kau bilang aku Facebook dengar tau kat mikrofon ataupun laman Facebook mereka iaitu Nak Kahwin SG. Okay. Dan selain daripada nakkawin.com, kami juga berkolaborasi bersama seorang konsultan kewangan. Dah halal. Yes, iaitu Hans Ezra. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, boleh saja lusuri laman IG beliau iaitu @HansEzra, atau boleh hubungi beliau di talian 90285600. Manap, apa khabar? Apa khabar 2 minggu ya? Kita tak dapat berjumpa, bersua muka. Cerita. Minggu yang pertama kita last minute kena paitau. Okay, last kita ada episod 2 minggu yang lalu dengan Munir. Dengan Munir ke? Munir Traditional dengan Band. Munir, betul dengan Munir. So lepas tu kita sepatutnya ada episod bersama seorang caterer. Tapi caterer overshot. Jangan cakap paitau lah. Jangan cakap paitau lah. Tapi paitau lah. Betul. Dia tak paitau, tapi dia bukan bus first, dia bukan bus second. Okay. Bus fourth lah. Sebelum bus fourth kan. Yes. Tapi beliau hubungi aku 2 hari lepas dia paitau. Yalah. Minta maaf banyak-banyak ya. Tapi tak apa, kita sangka baik. It's forgiven but not forgotten. Tak boleh lagi lah. Tapi minggu selepas tu pula aku tak sihat. Actually kita nak berwawancara dengan seorang Pak Andam. Pak Andam Otai Pak Andam very Otai. Tapi oleh kerana ada seorang rakan kita ya dilanda COVID. Tak lah. Tak kena COVID Demam biasa je. Demam panas je. Cakap pasal COVID ni the numbers are getting more again. Jangan begitu. Hari ni 24 hari bulan, the numbers have reached about 8,000. Semalam 6,000 lebih. But apparently the official news orang kata nothing to be worried about because it's the same old strain lah. Okay, dia bukan monkeypox lah. Bukan, sebab masih lagi belum kalau orang dah mula terkeruk-keruk ke apa, dah macam monyet perangai kan. Tu dah start risau lah tu. Tapi 8,000 new cases kan? Correct. 5 daripada mereka adalah keluarga yang terdekat daripada aku. Aku dengar tu lah mak kau. Ya. Kakak. Anak saudara aku dua-dua kena. Yang lelaki dua-dua kat NS, dua-dua kena. Okay. Aku rasa daripada double camp aku kena dua. Sengaja nak sengaja king. Lepas tu kakak aku dua-dua. Okay. Dan mak aku. Aduh. Ya. Tapi dah macam perkara biasa lah ni COVID ni Biasa-biasa juga tu. Tapi yang risaunya takut orang tua kalau dah kena COVID, takut ada complication lah. Yes, correct. So you have to pantau lah, have to monitor. Itulah. Dia nak mandikan mak aku paksa pakai PPE. Dia pakai PPE ke? Aku. Kalau dia nak mandi pakai PPE buat apa kan? Kau bodoh kan? Masalah PPE tu. Dah 2 minggu tak buat podcast. Bodoh 2 minggu tak simpan lagi. Okay. Malam ni kita jadi interesting tau. Unique episode sebab kita outdoor, tapi dia indoor, tapi dia just outside the door. Kat mana sekarang kita? Kita berada di luar rumah. Luar rumah aku lah. Luar rumah kau. Betul. Kat koridor ni. Kat koridor lah. Kita kat koridor rumah. Sebab tamu kita pada malam ni ialah jiran sebelah rumah aku. Jiran rupanya. Kenapa kita invite dia, nanti kita cerita. Aku suka apa yang korang dua dah bikin dengan halaman depan rumah korang. Kau tahu tak, kalau dia kalau besar lagi boleh buat futsal.
The grass patch ada artificial turf. Korang buat apa go post kat sini hujung. Main sabutio. Lama si game sabutio. Haji tahu tak sabutio? Tahu Tahu kan. Kira dia high end version of bola kuti lah kira. Kira betul. Bola kuti dulu game lama sih. Cardboard potong dua, kita nak kena lipat betul. Kalau nak dia bola tonjol nak depan sikit, nak kena bengkok sikit. Tapi kalau nak chip nak kena bawa tu lendur. Captain yang lupa captain. Captain besar sikit gedau. Siapa yang faham, that means korang dah tua. Betul. So malam ni kita recording dekat luar rumah aku, sebab kita dah invite guest kita, tamu kita pada malam ni. Tak cis lah guest duduk sebelah. Nanti next week jiran sebelah lagi lah. Kau cari lah jiran kau nak ada buat benda interesting apa, tu interview lah. Betul juga. Senang pula. Betul ni. So kenapa kita invite guest ataupun kenapa kita jemput tamu kita pada malam ni, which happen to be jiran aku lah. Yalah. Sebab he is involved with something. Loan shark bukan? Salah. Ada money pay money juga. Ada kena dengan hutang juga. Oh ni takut ni. Sebab aku tak skor tak hutang. Takut kan. Sebab itu nak tanya khusus apa dia buat. Betul. So aku rasa ni masalah orang Melayu juga bro. Betul. Mungkin aku tak tahulah. Sekarang aku tengok makin oleh kerana kita dilanda COVID sebelum tu aku rasa banyak antara kita rakan-rakan yang mana orang yang kita kenal lah, ada banyak kesebetan masalah kewangan. Yes. So ada di antara mereka pun resort to loan shark. Betul. Ada loan shark ataupun yang those license legal money lender. Betul. Ada yang kata orang tu ada bil ataupun installment yang tertunggak. Betul. Jadi masalah kewangan mereka gugat lah. Dia tertunggak tak apa, jangan tertunggik. Selalunya tertunggik. Tertunggik. Itu bahaya. Jadi without further ado, with us pada malam ni, dengan segala hormatnya kami menjemput saudara Yazid. Yazid, apa khabar Yazid? Alhamdulillah. Dia nervous Yang band siapa nama Yazid apa? Yang Levantes Yazid apa? Yazid Levantes. Ini lain. Dia nama glamour dia Abdul Yazid. Glamour ke Abdul? Style. Macam nama bapak aku. Kau nak tengok gambar dia nanti. Oh really? Dia punya artwork. Oh ya. Macam Ejen Hartana dia kasih. Yazid, sihat Yazid Baik, Alhamdulillah. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih. Sudi datang all the way keluar jauh rumah. ni. Jauh. Nak buat interview dengan kita. Ni kira last minute tau. Sebab baru semalam aku message dia. Betul. Tanya dia. Tapi to entice him kan, kata tak payah jauh-jauh lah, dekat luar rumah je, senang lah, convenient lah. Itu kalau wifi tahu aku tak ada cakap apa pula. Aku ketuk pintu rumah dia. Money pay money besar-besar. Tak boleh lari ni. Tak boleh lari. Tak ada bang, tak siap dah tapi keluar. Tak ada. Dia tak nak buka pintu tak apa, aku ulur mikrofon je kat gate. So Yazid, apa khabar, sihat Alhamdulillah. So to untuk rumusan atau to summarize everything, Yazid buat apa sekarang ni? Relax Yazid. Nak berbual putih, nak berbual Melayu, tak kisah. Mana comfortable? Okay, so what I'm doing is debt restructuring associate. Debt restructuring associate. Yes, apa tu buat sebenarnya? So okay, it's like we do advisors, okay, untuk debt situation. So orang kalau ada masalah hutang ni semua, kita advise and we consult them. So what we do is, kalau orang ada masalah macam gini kan, kita will assess their situation first. Okay. That is when, because everybody has different debt issue. Ada orang ada masalah hutang dengan money lender, ada orang ada masalah hutang dengan credit card, dengan bank. So ada orang medical bill dah lama tak bayar. So ini semua is the kind of hutang yang different people have. There's no one size fit all lah. Tapi secara statistik kalau dalam pengalaman kau, dalam antara kaum-kaum Melayu, India, Cina, mana yang paling banyak ada berhutang in your study? Kau lain banyak semua mana? Melayu lah. Actually campur. Betul. Because when it comes to duit kan, semua orang affected. Dia bukan masalah Melayu dia lah. Selama ni kita ada misconception kan orang kita yang banyak hutang. Betul. Tapi okay, so this is a common thing across the board. Yes, correct. Tak semestinya orang kita je lah, tak orang bangsa Cina, orang India, orang tu semua. Tapi the number one issue ataupun masalah yang diorang hadapi is what kind of debt diorang ada? Mostly is
Credit card. Ya, mostly is credit card lah. Kalau orang Melayu kau tahu hutang apa? Hutang courts. Betul lah sih. Banyak hutang kos. Tak bayar. Dulu aku ada hutang kos. Tu dulu lah. Dulu mostly banyak. Sekarang dah kurang sikit lah. Okay. Okay. But before we go on, I just want to know, how is it beneficial for some? Okay, let's say this individual dia ada hutang. Dia ada hutang kredit card, ada macam-macam hutang lah. Hutang courts, Avinomen, Busy tu semua. Best Denki, Giant 24 hours pun dia hutang. Boleh ke? Tak boleh lah. Atom ada hutang. So hutang tak cakap apa. Jangan, don't even go there. Don't get me started. Aku baru-baru ni baru belajar pasal itu. Kau punya pasal. So okay, so let's say satu orang ni, this individual berhutang how is it beneficial kalau if you compare between dia boleh bayar sendiri dengan when he approach someone like you? Okay, most of our clients ataupun most of the people that I meet, okay, not necessarily our clients lah, as in people around me and all this, they do not know their own situation. Macam diorang fikir macam, okay, let's say diorang ada credit card berhutang 5,000 and they have been paying monthly, but they are paying the minimum sum. Okay. And when you make payment of the using minimum sum aja, it's gonna snowball. Because the interest rate itself, I mean for credit card now on average is about 26%. Oh, serius lah? 26.9 to be exact. Itu macamnya banyak. Banyak ke? Yes, correct. Kira kalau kau pinjam dia, kalau let's say kau pakai kredit card $100, ini kan kau bayar $126 tau. If you put it literally lah. Literally lah, kalau kau default lah. Tapi kalau kau tak default, is should be no issue kan. So you were mentioning pasal kalau bayar minimum sum, dia cuma bayar interest, tapi dia punya hutang, the core hutang, the pokok tu masih tak berganjak lah. Yes, correct. Depends on the amount lah. Okay. Okay. So usually when you apply for a credit card or any type of loan, so there's always a minimum payment, betul? So minimum payment ni, it is always 3% ataupun $50. Whichever is higher, itu yang people always overlook. I see. So if the pay hutang, the minimum payment is let's say $80 and you only pay $50, $30 tu interest tu masih belum bayar lagi. Faham? Okay. So that is the tricky part yang people always overlook. Ni hidup kena main. Sebenarnya tak ada kredit card tu pasal aku percaya dengan debit. Debit apanya duit ada dalam. Ada tak ada duit dia tak potong. Tak ada. Betul. Okay, so that is where the situation gets worse lah. I see. Especially kalau orang macam dia buat tak peduli, dia buat bodoh, tak nak bayar. So it accumulates lah. Dia punya interest je yang kita tak perasan Itu yang menjahanamkan lah. Yes, betul. Okay, so you mentioned earlier the more common type of hutang is actually credit card ataupun bank loan. Mostly is loans lah. Bank loan macam ada case kau macam rumah punya bank loan ke tak terbayar ada ke? Sometimes is macam diorang ambil renovation loan and all this kan. So renovation loan ni is one of the, I would say the least interest lah. Okay. Masih boleh afford. Tapi the thing is that yang buat diorang tak boleh afford later on is because diorang masih ada this sikit credit card. I see. Macam because credit card even 10,000 ke 15,000 can affect you a lot. Correct very damaging. Very damaging. Correct. Okay. I give you another situation. If let's say I got a loan, I got hutang dengan credit card. But I managed to have a debt repayment scheme. I've arranged something with the bank for a debt repayment scheme. So bulan-bulan dah set, bulan-bulan kena bayar 600. Kalau in the long run, in comparison to whatever that you manage to consult your customer, mana lagi beneficial atau mana yang lagi bagus? Okay, it really depends on the situation itself because I think the one that you meant yang daripada bank tu is called debt consolidation plan ataupun debt management plan. Itu is by the bank itself. So diorang akan kasih a fixed rate and all this for you to settle off your bank and everything. It really depends on the amount and how much you can make payment. Okay. Because for us, right, what we do is we will provide, we will actually push for the there is a government assisted program. That we leverage on. Okay. That we actually help our clients to apply.
for this government assisted program called debt repayment scheme. Okay. So that program itself, one of the main benefit is that it helps to consolidate all the debts together. Which means if you have licensed money lender, if you have bank, you have credit card debts, or you have utang courts and all this kan. So all this can be consolidated together. Okay. Unlike macam what you mentioned, debt consolidation plan, debt management plan ni semua, tak boleh. To individual. It's only bank punya situation. Means you still have to settle your licensed money lender sendiri. Okay. So that is the difference. So I think kalau untuk macam nak pakaikan services kau, is there a requirement ataupun minimum amount of debt that a client atau that someone have to go through, atau tak kisahlah kau pay hutang kau 1,000-2,000 pun boleh masih buat ni. So usually for us, even there are also clients who are 1,000-2,000 they ask us. Okay, what we do is we will still advise them. Okay, but we cannot ask them to go for debt repayment scheme. Okay, we will just advise them. Okay, what can you do and all this. Okay, pay as much as you can to avoid interest. So it's better kalau nak use this kind of macam your debt scheme ni semua kan, daripada services yang Yazid kasih ni, it's better that kalau diorang ada banyak lah. Is it so basically this debt repayment scheme is by the Ministry of Law. Alright. So when it comes to by Ministry of Law, of course there are criteria to it. Okay, minimum amount has to be above 15,000 and must not be above 150,000. Then we can actually process for this debt repayment scheme. So it's an accumulated amount lah. Yes, correct. Accumulated. Tapi the 50,000 tu bukan not necessarily credit card aja ataupun ni, it can be consolidated together. If it amounts to 15,000, then we can actually soalan bodoh, tapi kalau ada hutang kawan dengan saudara mara boleh masuk dalam consolidated? Boleh. Serius ke? Boleh ke? Boleh. Serius lah. Seriously boleh. Dia tak ada macam bawah blok jika sekiranya arwahnya ada hutang. Ada kau. Nanti muka Yazid kau minta hutang ke? Orang tengah sedih-sedih baru meninggal ke apa, datang muka Yazid datang ke rumah. Lagi satu soalan bodoh. The more common ones kita tahu, hutang macam Yazid cakap tadi, courts lah, bank lah, credit card, easy cash lah, whatever lah. Benda-benda yang kita tak pernah expect. Hutang-hutang apa lagi? Mostly I would say maybe hutang kereta lama kena tarik. Tu pun satu. That is a Malay thing. Tu Malay. That's a Malay thing. Correct. Tak tahu. So people always overlook ni lah. Macam diorang kan tak terfikir kan. Macam kereta lama dulu dah kena tarik, tapi bank surat masih sampai ni. Kadang-kadang diorang tunggu later on, nanti baru hantar satu surat lawyer. Dah kena tarik doesn't mean that benda tu is forgotten and forgiven. Aku nak ni kira life experiences Kira buka aib sendiri. Aku pay there's a credit bureau kan, is it in Singapore yang panggil apa, CBS. Aku one of the, kira aku pay kredit rabak juga lah. Not so rabak lah, but pasal banyak benda yang aku paitau. Kau paitau ke lambat bayar? Paitau. Paitau terus sampai sekarang. Jadi kalau nak ambil macam things like macam certain things like macam kau nak pergi installment plan untuk courts, aku tak dapat lepas pasal they go even handphone nak ambil line baru, postpaid. Postpaid. Sekarang serius handphone line. Pasal dia apa, dia tengok nama kau, ada nama kau ada kredit bro, tak boleh masuk. Tak dapat. Okay. Pasal nama handphone aku nama bini. Hutang telefon ada hutang telefon pun boleh juga. Boleh correct. So this is one of the hutang yang orang selalu lupa. Aku ada M1. Bukan air. M1 lama weh. All out nampak jadi malam ni. Buka air sendiri. Suka buka air sendiri. Ni pengajaran. Jadi mana tahu boleh ambil tips sikit kan. Betul. Course pun salah satu daripadanya, tapi course dah habis alhamdulillah. Finally dah lama lah. Tapi that's one of the things tau. Pasal kita
Okay lah, kita ada maybe ada orang macam aku, situation macam aku, kita bukan pendapatan yang banyak. Okay. So this kind of macam installment plan is like lagi senang untuk kita lah. Betul. Tapi kadang-kadang that's where the problem is. Kadang-kadang kita rasa ni senang, tapi nanti macam kita default, tak apa bulan depan bayar, nanti bulan depan bayar. That's where the start of the problem. Start, Yes, correct. Then dulu tertarik kan nak ada credit card, ambil Citibank, kau ingat yang $500. Yes. Dulu ada. Ancai bro. Amcai. Just snowball gila babi lah. Actually this topic is quite beneficial untuk aku lah. Aku pun tengah nak terfikir untuk ambil. Is it? Okay. Nanti lepas ni aku boleh recommendkan kau. Aku ada satu jiran ni, dia buat debt consolidation ni semua. Bagus. Dengar-dengar baik orangnya. Baik orangnya. Okay. Sebelum kita melalut, Zin, the biggest amount from that individual that ever comes to you, berapa? For myself, in your experience. in my experience, for myself lah is 80,000. Wow. Sure. For myself lah. For my other colleagues all, Yang kau pernah dengar? 100 Yang kau pernah lebih dengar? Pernah dengar? 140. Sure lah, 140. Now we Actually, okay lah. Kalau for the DRS system, but then they're even higher. That approach us. tapi tak boleh So, but we won't. They cannot apply for the debt repayment scheme. Okay, so there's another scheme but that not another scheme. So basically, once you reach above 150,000, if you want to settle it, the only way is for bankruptcy. Wow. Correct. so, and that is a totally different ball game on its own kan. Yes, correct. Tapi so the point is, kalau jangan sampai lebih daripada 150 lah kita pay hutang. Ya, kalau dah lepas tu 150, might as well go for bankruptcy lah, which is not a good thing. Oh yeah. Aku dengar okay, bankruptcy is to go for bankruptcy. Ada orang ambil jalan penyelesaian je mudah, dia ingat senang mudah. Easy way out, right? It's not right. I wouldn't say it's very bad at all. Okay. But however, people think macam orang fikir masuk bankruptcy ni tu dah tak payah bayar. Tetap nak But bayar the kan. truth is, you still need to pay. See. Whatever amount that you owe, still have to pay. So what happened is, when you're into bankruptcy, some of your luxuries are taken away. Luxuries such as maybe your phone, you tak boleh apply phone and all this. These are the small home luxuries lah. Okay. Dengar tak boleh ambil taxi Tak boleh naik taxi boleh. No, dulu pakcik-pakcik taxi berbual kan. Kalau orang bankrupt naik taxi tak boleh duduk belakang, nak kena duduk depan. Serius apa? Aku pernah dengar. Ke? Betul ke Zee? Tak tahu tak. Serius. Aku dengar dulu. Aku tak tahu lah. Pasal kita bukan tak pernah. Okay. Kau dulu pernah bawa taxi. Kau pernah tak dapat customer yang dapat passenger yang bankruptcy ataupun dia satu orang tapi balik dia naik taxi kau, dia tak duduk belakang, duduk depan. Tak pernah. Aku tak pernah lalui ya. Tak pernah lalui. Sebab orang aku dengar ni bankruptcy. pakcik taxi yang bilang aku. Aku dengar orang kalau dah bankrupt dulu, diorang tak boleh naik taxi, diorang boleh naik public transport aja. Siapa nak jaga? Itulah macam diorang macam you go orang with a lanyard, kau boleh kredit score kau. That's what cannot. So okay. So you have your luxuries taken away from you lah. Yeah, correct. So basically, for people who go into bankrupt, actually people can go and search their name with the Ministry of Law. Their name is publicly listed. That is what orang tak nak. Cakap pasal ni. A few years ago, bapa aku dapat surat daripada Ministry of Law. Okay. Apparently dia pernah kasih orang pinjam duit for business, then orang tu tak bayar. So when this guy was nak kena discharge bankrupt, I think he declare yang salah satu daripada hutang-hutang yang dia ada tu dengan bapa aku lah. So we went down to Ministry of Law for him to do all the paperwork, for him to get back whatever yang benda yang telah dipinjamkan. Okay. Dah 4 tahun ke 5 tahun. Gelap senyap je. Bapak aku asal nampak muka aku, Yan, ada cerita pasal tu, duit abang macam mana? Cakap mana orang tahu. So dalam erti kata lain, jangan harap lah dapat balik duit kau lah. Macam itulah. Okay. Another thing, as you mentioned just now, even if you are discharged bankrupt, right, you still have to pay your hutang-hutang. Correct. Salah tanggapan orang lagi satu is that if let's say this individual dia ada hutang banyak, credit card, bank, everything, and he or she pass away, does it automatically tak payah bayar burn, ataupun tetap waris-waris yang tinggal tu nak kena bayar, nak kena settle? Okay.
So this is what I found out from reading to the law and everything lah. So what happened is memang betul family members tak affected. Macam hutang tu tak akan pergi kat family members. Tapi what happened is there is this thing called estate wealth. Harta so you get it. Ismail Ulam So Raja the creditors by right has the right to make claimants from the estate wealth. Saya kata kalau CPF. So if the CPF is part of the estate wealth, then yes, of course the creditors has the right. Kalau rumah apa benda Ini bukan faraid tu, ni para tu. So that means only when the debt is clear ataupun creditors tak nak claim, baru the bagi-bagi warisan waris baru dapat lah. I see. I didn't know that, man. So kalau kita berbalik pada your DRS scheme, is it called DRS scheme? DRS scheme menyangkut engkau your services. DRS saya bukan DRZ. DRZ lain lain Spotify, lain channel. Okay, apa kata orang tu the pros kalau orang go through this scheme rather than go for a normal bank repayment ataupun their own installment plan dengan your creditors. Okay, so what happened is the interest no longer snowball. Okay, so interest stop. Interest will stop. That's good. Yeah. Okay, faham. So every month that you are making payment, it goes to the principal. Okay. So it will reduce lah along the program. As the program goes on, it will of course reduce the loan. Okay, so for example hutang 60,000. Okay, taruhlah dengan interest at that point of time, dia punya interest taruhlah interest yang 40,000, total lah 100,000. So upon the approval of that DRS, you only need to pay that 100,000. Yes, correct. So along the way tak ada interest lagi lain lah. Correct, dah tak ada interest lagi. Because the thing is that all this will be assessed by the official assignee. Official assignee is a representative from the Ministry of Law to be in charge of your case. Okay. So they will decide the total amount that you'll be paying. So there's no guarantee. There are some people who say there's discount. These are the myths lah. There are discount to this kind of. There are discount to your loans and all this. Okay, we can never guarantee. Okay, because this will be assessed by the official assignee. Okay, alright. So if it's 100,000, you have to pay. Of course, 100,000 it will be divided throughout the program that you will be entering. Okay. But tapi definitely tak lebih lah, takkan lebih daripada. Takkan lebih. So what this scheme kira just stop kau pay interest dulu. Matikan dia punya loan. Matikan interest. So apa yang kau hutang campur interest yang dulu tu, yang whatever kau dah incurred, kau bayar. So kalau misalnya kata kalau dia kasih diskaun, dia bayar kurang ke, tu kira bonus lah kira. Yes, betul. Okay. So in comparison mungkin ada orang masih lagi belum sure lagi. In comparison kalau misalnya kata kalau kau arrange dengan bank sendiri, bulan-bulan bayar 400. Tapi there will be a time where kau default. So it will still be the interest will still be accumulated, and if let's say you make individual arrangement dengan bank ke. Yes, correct. And there is also possibility that they might actually cancel the whole the plan itself lah. Tapi kalau let's say ni bagus so good timing lah. Good timing bagus. So let's say kalau when you say about this repayment scheme dia ikut kemampuan yang telah ditetapkan oleh that officer ataupun ikut kemampuan kepada individu yang berhutang tu. Individu yang berhutang maksudnya? Maksud let's say aku hutang but I go to this scheme. Okay, how does he set the amount that I need to pay monthly ke weekly ke? Does he ikut gaji aku sekarang ataupun ikut kemampuan aku macam mana? So another criteria by the Ministry of Law that you have to be working throughout the program. Okay, I see. You cannot be unemployed. Okay. You have to be working as minimum as maybe self-employed. Self-employed boleh lah. Okay. It doesn't matter as long as you're employed, you have a salary. Yes, correct. So you have a salary, you have to be making payment. Okay. So it will be assessed on your salary, your liabilities, your expenditures, all this. Okay. So you have to list down bulan-bulan pampers anak berapa, susu anak berapa and everything. Jadi dia bukan ikut kehendak je. Okay, bulan-bulan kau bayar 400, tapi kadang-kadang nak bayar 400 pun susah juga bro, pasal gaji kita tak cukup. Jadi ikut kemampuan kita berapa yang kita boleh bayar lah, expenditure kita semua after that.
Sekali lagi bersama financial consultant yang berkolaborasi dengan Manap Mawi. Aku ada satu question ni. Aku ni sebagai seorang ada keluarga yang mempunyai anak cahaya mata aku yang dah masuk dalam lingkungan teenagers lah. Apakah investment yang sedia kala dalam services Hans Ezra yang boleh kau recommend kat aku? Bila kita cakap pasal kita kalau ada anak kan, that's why one thing yang kita selalu fikir adalah education fund orang. Betul. Bila orang nak pergi universiti ke nak pergi sekolah, memang pakai banyak sangat duit. Betul. Kadang-kadang kita nak pakai EduSave ke yang PESA ni certain percentage saja. Sikit je bro. Tapi yang selebihnya kita macam apa, aku ni nak kena keluarkan. So macam mana? Betul. So bila kita cakap pasal education fund ni, I think sangat-sangat important yang kita kena fokus pasal ni. So misal kata like say kalau kita anak kita 1 tahun, kita ada jangka masa maybe dia orang pergi universiti dalam 19 tahun nanti ke, tengoklah kalau anak lelaki pergi NS ke apa. So kita start savings plan dorang atau education fund tu from there. Kadang-kadang along the way dia punya money can grow itself, also can grow lah. Tak semesti kita kena letak 200. Misal kata kita letak dalam bank 200 after dalam 10 tahun duit tu dah 30-40 ribu macam tu misal kata kita sebagai parents maybe 1 bulan tu kita nampak macam nak beli kereta lah. So senang lah dalam bank kita nak keluarkan. Kita panggil tu deferred spending. Tak semesti pakai sekarang, tapi nak pakai swipe je. So duit semua habis. Duit education semua habis. Itu kalau tak ada orang macam disiplin, tak ada macam aku, habis gone. Betul. Kalau kita letak sendiri pun 200 bulan letak dalam bank account sendiri maybe after 2-3 tahun alamak tak apalah, tak payah continue lah, nanti kita stop. So kalau plan macam gini, confirm kita akan siapkan an education fund. And kalau lah anak kita misalkan tak pergi universiti, kita boleh ambil duit tu fokus on our retirement. Ataupun kalau insyaAllah anak kita nak bernikah, boleh kasih duit tu untuk interesting, mereka. Interesting. Cakap pasal retirement ni. Cakap pasal nikah. Tak bukan retirement. Salah cakap. Subjek tu. Okay, go ahead. Cakap pasal retirement ya. Kenapa kau tunjuk aku boleh part retirement Okay, sebab soalan kau tanya tadi tentang anak-anak kau, sebab anak-anak kau masih lagi teenagers. Masih lagi. Okay, masih kan perlukan bapa mereka. Bagi aku pula, anak-anak aku berumur 22 dan 19 years old. Dah nak kahwin besar tu dah gatal nak kahwin So sedikit sebanyak tanggungan ataupun financial responsibility daripada aku dengan orang rumah aku, as a parent to them, dah a bit ringan lah. Okay, because they are quite self-sustainable. Dah kerja part time and everything. Automatic lah. So automatically I am looking at something else, which is sekarang umur aku 43 years old. Dah looking at things 10-20 years down the line. And terus terang cakap, bila kita dah turn 55, nak harapkan duit CPF tu tak nampak tak tidak. Sebab as we know, minimum sum makin lama makin naik lah. Betul. So apa alternatif ataupun apa option kita, macam orang-orang macam aku ni misal kata dalam 20 tahun kita dah turn 60 plus. So is there anything that can be catered? Boleh, insyaAllah boleh. So bila kita cakap pasal retirement ni kan, macam whatever you said tadi kan, retirement sum dia increase every few years tau. Betul. Every year dia boleh adjust. Ikut suka hati lelaki timak dia je. So kita tak tahu tau berapa dia akan naik. Sekarang kita cakap let's say 190,000. Betul. 20 years down the road akan ke lagi 190,000 tau, maybe 300 lebih. Macam mana kita nak simpan dalam CPF itu macam betul. Banyak kan. Quite susah. So for orang yang dalam 40 lebih gitu, masih ada masa untuk kita continue to have an investment dalam 20 tahun nanti. So dulu retirement age kat Singapore 62, terus naik 65, 68. For myself kalau macam dalam 20 lebih kan, imagine when I'm 60 plus akan ke retirement 68 juga, ke akan kena naik 70 lebih. Betul. So for kita sekarang ni, kita ada masa juga insyaAllah to focus on kita punya retirement, since anak-anak kita dah berumah tangga. So diorang dah boleh hidup sendiri. So kita punya sekarang kita fokus on ourselves pula. So saya cakap untuk orang-orang macam aku ni yang umur 42, 43, early 40s tu, masih ada harapan lah. Ada insyaAllah. Semua orang ada harapan. Untuk adakan some form of retirement fund, retirement plan kita semua. Kita masih ada masa. Ya, macam kita orang Melayu Islam ni, kita kalau pergi fikir pasal retirement ni, kita fikir satu, kadang-kadang kita nak pergi jelajah dunia, ataupun kita nak pergi mana, umrah, nak pergi haji. At least time masa tu kita nak dah retire tu, kita ada duit juga. I like what Ezra tadi share dengan kita. Kita
for young couples, kau simpankan duit untuk anak-anak kau for education. Siapa tahu something happen, dia dapat scholarship, so you don't need that money for the education. But duit tu tetap ada, kau boleh gunakan untuk benda lain lah, for better good use juga. Correct lah. Kau nak pergi haji, pergi umrah, pergi holiday ke apa. Kami lagi Boleh saya cakap? Boleh tak boleh pun boleh. Actually I one of my colleague lah, very experienced consultant, pernah cakap pasal ni tau. Certain parents yang biasa kita punya komitmen, kita nak fokus kat kita punya retirement ke kita nak fokus kat children education. So dia punya answer was very simple and I really respect that answer. Betul lah, kita fokus on kita punya retirement. Like whatever you say, anak kita diorang boleh dapat scholarship, kalau tak pun boleh ambil student loan. Betul. Kalau kita retirement, kita takkan nak minta bank nak ambil retirement loan. Kau pergi OUF out kan? Betul. Ya. Okay, faham. Jadi sekali lagi, Hans Ezra adalah rakan kolaborasi kita bersama-sama. Jadi untuk beliau adalah seorang konsultan keuangan ataupun financial consultant. Untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut, boleh saja hubungi beliau melalui laman Instagram beliau, iaitu Hans Ezra, HANS EDZRA, ataupun taliannya 90285600. Hans Ezra, financial consultant anda. Cek